Okey, boleh mula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Muhammad Zamro bin Muda, selaku Pensyarah Pusat Kajian Syariah Fakulti Pendidikan Islam Institut Kebangsaan Malaysia, pada semua para peserta FIQ Miras pada kali ini. Sebelum kita memulakan kita punya slide, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. InsyaAllah pada slide yang ketujuh pada hari ini, Doktor akan membincangkan ataupun menyambung yang bertajuk jenis waris dan cara pewarisan harta. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Zamro bin Muda untuk berkongsi. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Azizi sebagai pembuka bicara kita pada malam ini, dan pihak urustia daripada pihak urustia program kita. Alhamdulillah, kita sambung lagi berkaitan dengan Fiqh Miras, yang mana pada kuliah-kuliah yang lepas kita dah pun selesai berkaitan dengan harta pusaka dan hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita telah kenal pasti mana satu harta pusaka, mana satu bukan harta pusaka, sekarang kita nak kenal pasti pula siapa waris yang layak untuk mengambil harta pusaka atau mendapat hak ke atas harta pusaka berkenaan. Jadi dalam kuliah yang selanjutnya kita akan bincangkan berkaitan dengan waris yang layak mendapat harta pusaka dan bagaimana mereka ini, keadaan mereka ini untuk mengambil hak harta pusaka berkenaan. Okey. Bagaimana mereka nak memperolehi hak itu. Yang ini yang perlu kita ketahui. Sebab bukan boleh ambil sebarangan. Ini harta pusaka, saya punya. Ini harta pusaka, awak punya. Bukan begitu kaedah faraid. Faraid atau hukum pusaka dalam Islam ini, dia dah ada tata cara, teknik dan kadar bahagian yang telah ditentukan kepada setiap waris mengikut status waris berkenaan, apa hubungan waris berkenaan dengan si mati. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Islam telah menentukan siapakah waris yang berhak mendapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati atau pewarisnya. Waris orang yang hidup, pewaris orang yang mati. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, siapa yang layak mendapat harta pusaka memang telah pun ditentukan oleh Islam, oleh hukum faraid itu. Jadi semua waris yang berhak mendapat harta pusaka akan mendapat hak dia tanpa mengira sama ada dia lelaki kah atau perempuan kah, kecil kah atau besar kah, cacat kah atau sempurna kah keadaan waris yang hidup berkenaan. Okey. Jadi kalau kita lihat, Islam tidak membezakan dari sudut jantina, dari sudut saiz fizikal, dari sudut umur, dari sudut kesempurnaan waris berkenaan untuk diberi hak pusaka. Okay. Cuma berbeza dari sudut kadarnya nanti dan keadaan-keadaan dalam pewarisan. Jadi Islam dah atur dah perkara-perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Jadi kita tak perlu dia tu kanak-kanak dapat ke pusaka. Tak timbul isu kanak-kanak. Dia itu OKU dapat ke pusaka. Tak timbul isu OKU dalam pembahagian pusaka.
Sebab hak ini diberikan tanpa membezakan keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi. Kanak-kanak kita tak payah berilah. Kan? Budak-budak nak buat apa harta? Jangan. Jangan buat begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. OKU. Tak payah berilah kepada OKU kan. Dia nak buat apa harta? Jangan. Ini adalah hak mereka. Apabila hak tidak boleh dirampas atau diambil sewenang-wenangnya oleh pihak-pihak lain. Kena jaga hak ini. Pengambilan harta, siapa nak dijadikan pemegang amanah itu soal lain. Soal yang kita nak bincang sekarang adalah soal hak harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris si mati ke atas waris-waris berkenaan. Jadi setiap waris berkenaan akan mendapat haknya sebagaimana yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh hukum syarak. Jadi kita tak boleh meminggirkan hak mereka atas dasar jantina, atas dasar kecil besar, atas dasar cacat sempurna. Tak boleh kita pinggirkan hak ini. Oleh itu, menjadi suatu kesalahan sekiranya hak waris berkenaan tidak ditunaikan. Okay? Jadi menjadi isu kalau tidak ditunaikan. Sekejap ya, ada gangguan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Minta maaf ada gangguan sekejap. Okey. Jadi oleh itu menjadi suatu yang tidak betul. Suatu yang salah apabila kita tak tunaikan hak mereka. Jadi kena tunaikan. Jangan, sebab itu dalam pusaka ini tak berbangkit tuan-tuan dan puan-puan ya. Anak kecil dapat banyak ke sikit? Hak dia banyak ke sikit? Kena tanya begitu. Hak pusakanya banyak ke sikit? Kalau banyak-banyaklah. Walaupun yang besar itu sedikit. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab hak anak yang umur 1 tahun, contoh tuan-tuan dan puan-puan ya. Anak umur 1 tahun tapi lelaki. Kakak dia yang sulung umur 25 tahun perempuan. Mana banyak haknya? Banyak dari sudut pembahagian pusaka, banyak hak anak yang umur 1 tahun. Jangan kita kata kakak dia yang sulung kan, bagi kat dia lah yang banyak, dia yang sulung. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, dalam pusaka ada hak-hak tertentu. Anak berkenaan hak dia banyak itu kena serahkan banyak itu. Tak boleh kita kurangkan hak mereka. Kecuali mereka nak kurang, itu cerita lain. Itu hal lain lah. Haknya kena tunaikan sepenuhnya dulu. Okey? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Maksud waris dalam istilah ilmu faraid. Siapa yang kita katakan waris dalam istilah ilmu faraid, tuan-tuan dan puan-puan ya? Siapa waris? Maksud waris ini orang yang layak mendapat harta peninggalan si mati. Dengan wujudnya salah satu daripada sebab pewarisan dan tidak mempunyai salah satu daripada halangan-halangan pewarisan. Itu dikatakan waris. Kalau sekiranya seorang anak membunuh ibu atau bapanya, dia bukan waris. Walaupun telah memenuhi sebab pewarisan, iaitu hubungan kerabat atau nasab, tetapi dia mempunyai salah satu halangan pewarisan, dia dianggap bukan waris. Apabila bukan waris, dia tidak mempengaruhi bahagian waris yang lain. Kena faham konsep itu dulu. Kalaulah orang itu bukan waris, dia tidak dianggap mempengaruhi bahagian waris lain. Okay. Contoh yang saya buat contoh tadi, seorang anak membunuh ayah dia, maka dia tak layak pusaka. Anak tunggal tuan-tuan dan puan-puan ya, anak tunggal pula tu kan, lelaki pula tu kan didapati bersalah kerana terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Maka ayah meninggal dunia, anak berkenaan tak layak pusaka. Ada isteri 1/4
bukan 1/8 kerana kewujudan anak itu tidak diambil kira kerana dia bukan waris dan mempunyai salah satu daripada halangan pewarisan. Okey. Beza tu. Okey. Dia tak dianggap waris, kemudian tak mempengaruhi bahagian waris lain. Kalau si mati, yakni ayahnya, ada isteri. Isteri itu ibu kepada anak berkenaan lah. Layak mendapat 1/4, bukan 1/8, dianggap si mati tiada anak. Okay, walaupun ada di penjara tu. Kan? Itu kesan kalau seseorang itu dianggap bukan waris kerana mempunyai salah satu daripada halangan pewarisan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi waris hendaklah hidup semasa kematian pewarisnya, walaupun sekejap, seketika je dia hidup. Sama ada hidup secara hakiki atau hidup secara takdiri. Hidup anak dalam kandungan. Okey. Jadi waris berkenaan mestilah hidup bila ni? Semasa kematian pewaris. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pusaka ini kita kena faham seseorang itu dianggap waris apabila berlaku kematian. Okey, bila mati je orang ini menjadi waris. Automatik. Tak ada manual automatik. Sebab pusaka tidak memerlukan akad macam jual beli, macam akad nikah, tak ada. Pusaka berlaku secara apabila mati, berlakulah hal keadaan pusaka. Hal keadaan waris mewarisi. Di situlah kita kena urus pusaka mengikut keadaan pusaka. Itu maksudnya. Bayar hutang ke, urus jenazah, tapi dari kelompok harta pusaka. Mati je terus jadi pusaka. Jadi waris yang kita hendak hitung ini, kita hendak nilai ini adalah waris ketika kematian berlaku. Ingat tu. Sebab apa? Sebab banyak pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat, daripada orang luar, daripada pihak-pihak yang bertanya. Kan? Ayah dia meninggal dunia. Kita pun susul dengan soalan yang mungkin boleh mengelirukan. Ayah dia meninggal dunia 2015. Dia datang bertanya kepada kita 2021. Okey, 2021. Pun dia bertanya, ayah saya meninggal dunia, kan? Kami ada waris sekarang ni sekian-sekian. Ataupun kita pula bertanya, siapakah waris yang ada? Soalan itu kena silap, kena baiki sikit. Supaya jawapannya tepat nanti untuk kita buat penyelesaian dan menentukan hak. Supaya tak berlaku kekeliruan. Patut soalan yang kita tanya dia, siapakah waris yang hidup ketika dia meninggal dunia tahun 2015 dahulu? Kalau bulan-bulanlah, kalau hari-harilah. Siapakah waris yang ditinggalkan oleh si mati ketika dia meninggal dahulu? Bukan ketika ditanya 2021. Soalan tu kena betul. Sebab kita bimbang takut maklumat yang diberi itu silap berasaskan daripada soalan kita tanya pun silap. Kan kita pun tanya, oh dah meninggal, siapa waris yang ada? Yang ada mungkin yang nak menjawab itu dia faham sekarang. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Jadilah kalau sekiranya ketika dia meninggal dahulu ada 5 orang anak pada tahun 2015, tetapi salah seorang anak meninggal pada tahun 2017, maka anak yang meninggal 2017 itu juga diambil kira sebagai waris ketika dia meninggal 2000, harta si mati masa dia meninggal 2015 dulu. Walaupun dia meninggal 2017. Sebab itu Islam amat menggalakkan segeralah bahagi pusaka kerana kerumitan perkara-perkara ini yang bakal timbul tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana
cara kita hendak mengemukakan soalan dalam membuat penyiasatan waris yang layak. Orang yang bertanya, ia kurang faham, sebab itu ia tanya kita. Kita pun kena usul soalan macam tu lah. Berapa kali dia kahwin, macam-macam kena tanya tuan-tuan dan puan-puan untuk minta kepastian dalam menentukan siapakah waris yang layak untuk kita berikan hak mereka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, dalam hukum syarak kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perlu diingat, saya ulang balik, waris yang diambil kira untuk beri hak pusaka adalah waris yang hidup ketika mati si mati. Waris yang hidup ketika matinya si mati. Nak bahagi bila itu kemungkinan berlaku keadaan-keadaan yang berbeza. Ada itu 10 tahun tak bahagi lagi. Jadi siapakah waris yang hidup ketika dia mati? Itu yang kena siasat. Bukan waris yang hidup ketika pembahagian hendak dilakukan. Bukan. Yang kita ambil kira waris yang hidup ketika kematian berlaku. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Hidup ini ada dua. Hidup hakiki ni macam kita semua ni lah. Hidup takdiri ni adalah hidup anak dalam kandungan. Jadi anak dalam kandungan seseorang wanita, kalaulah dia isteri, mengandung atau hamil, maka anak dalam kandungan itu layak mendapat harta pusaka peninggalan bapanya, okay, walaupun dia masih berada dalam kandungan dengan dua syarat. Ia tak boleh berlaku automatik sebab kewujudannya itu masih takdiri, tanggapan, bukannya kepastian. Syarat untuk dapat pusaka adalah mesti hidup atas dunia, bukan hidup dalam kandungan. Cuma ulama berbincang tentang dalam kandungan ini kerana dia bakal hidup atas dunia. Apabila dia bakal hidup, ada dua syarat. Bukan berlaku automatik anak dalam kandungan terus dapat, tak. Dia ada dua syarat, tetapi pelbagai langkah berhati-hati jika sekiranya pembahagian hendak dilakukan ketika kehamilan masih lagi anak masih lagi berada dalam kandungan, perlu diambil kira. Jangan bahagi begitu je, oh tak duduk dalam kandungan tak payah berilah. Kan masyarakat kita tu hukum tidak begitu. Jadi yang dalam kandungan ni ada dua syarat tuan-tuan dan puan-puan. Syarat yang pertama, sudah pun hamil ketika mati. Hamil itu berlaku ketika kematian berlaku, sudah pun hamil. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mesti dilahirkan dalam keadaan hidup. Okay. Kalau sekiranya hamil, keguguran dianggap tiada. Tak ada anak itulah. Sebab itu disyaratkan lahirnya hidup. Sebab syarat untuk dapat pusaka mestilah orang yang dah hidup atas dunia. Sebab itu disyaratkan lahir dalam keadaan hidup. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Boleh ikuti lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Jadi kalaulah kita lihat konteksnya, okey. Lahir dalam keadaan hidup tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah gugur, sebab hidup dalam perut ni belum tentulah hidup tuan-tuan dan puan-puan. Bergerak, doktor scan, Allah, macam main bola pingpong dalam tu. Macam main bola dalam kandungan. Belum tentu lahir hidup. Okay? Belum tentu lahir hidup. Sebab itu disyaratkan lahir hidup. Walaupun bergerak dalam perut, dalam kandungan isteri ataupun siapa-siapalah yang ada hak dalam soal pusaka nanti. Kan? Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey, kita sambung lagi. Jadi syarat itu ingat lahir hidup, kalau berlaku keguguran tak itulah, tapi janganlah digugurkan dalam keadaan yang tidak memerlukan itu. Kena tanya pandangan ke doktor dan sebagainya lah kewajaran itu. Sebab saya bimbang takut berlaku jenayah yang boleh mengakibatkan harta pusaka dan sebagainya. Itu
tanggungjawab dia lah. Seorang contoh saya buat contoh. Okey. Kan kalaulah seorang itu suami isteri hamil anak sulung. Anak yang pertama dalam kandungan ni. Kan? Tiba-tiba na'udzubillah, saya buat contoh sahaja tuan-tuan dan puan-puan ya, suami meninggal. Apabila suami meninggal, dia ada isteri, anak yang bakal lahir, tak lahir lagi. Maka anak berkenaan memenuhi satu syarat daripada nak layak pusaka, iaitu telah pun wujud dalam kandungan. Syarat yang kedua, tunggu lahir hidup. Apabila lahir hidup, dia layak pusaka, mak dia dapat 1/8, isteri yang hamil tadi. Tetapi kalau gugur, isteri dia layak 1/4. Jadi isteri belajar pusakanya buat kod lain pula. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Salah. Dah belajar pusaka yang ustaz kata kalau lah mati dah tak ada anak tu gugur, dia anggap tak adalah. Saya dapat 1/4, harta ada 4 juta. Kalau ada 4 juta, saya dapat 1 juta. Dia duk berfikir begitu. Kalau anak ini gugur, tapi kalau anak ini dilahirkan hidup, saya dapat 1/8, saya hanya dapat 500,000. Apa ni jauh bezanya tu daripada harta 4 juta. Buat gugur lah. Tak boleh buat gugur supaya dia gugur sendiri dan sebagainya. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia sendirilah yang bertanggungjawab. Dia buat jatuh ke kan. Kalau gugur tu cerita lain tuan-tuan dan puan-puan ya. Jangan buat jatuh. Kalau terjatuh sungguh tak apa. Sengaja jatuh tak boleh. Senang cerita begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab belajar faraid jadi kot situ pula. Macam-macam masyarakat kita ni kan. Kok-koknya jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan dia. Kita harap tak begitulah. Kan ada takutnya lah kita kan kok berlaku begitu. Kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik ya. Okey. Kita pindah pada slide yang lain. Okey, jenis waris yang ada dalam sistem pusaka Islam ini ada 3 kelompok tuan-tuan dan puan-puan. Ada 3 kategori atau 3 jenis tuan-tuan dan puan-puan yang kita sebut waris. Yang pertama dikenali sebagai waris ashabul furud. Yang kedua waris asabah. Yang ketiga waris zawil arham. Ada 3 jenis ini. Namun demikian, kebanyakan hal orang berbahas tentang faraid, secara umumnya orang hanya bahas 2 sahaja. 2 sahaja tuan-tuan dan puan-puan ya, 2 sahaja yang dibahaskan. Kenapa? Okey, kerana waris zawil arham itu tidak dari dalam mazhab Syafi'i kita terutamanya tidak layak dapat harta pusaka. Berlaku khilaf ulama. Jadi saya lebih menekankan kepada 2 kelompok waris. Yang pertama sahaja iaitu waris ashabul furud dan waris asabah. Waris zawil arham ini berlaku khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalaulah tidak ada kelompok pertama dan tidak ada juga kelompok kedua, harta akan diserahkan kepada Baitul Mal. Kalau ada kelompok pertama, tidak ada kelompok kedua, harta berbaki, serah juga Baitul Mal. Kan? Kalau ada kelompok pertama, kelompok kedua, waris zawi arham, hanya kelompok pertama dan kedua sahaja yang diambil kira, iaitu ashabul furud dan asabah. Waris zawi arham tidak mempengaruhi hal-hal pewarisan. Maksud saya tak mempengaruhi ini nanti kita akan bincang tuan-tuan dan puan-puan ya. Contohlah, contoh awal ni untuk pengenalan kita. Seorang ini meninggal dunia, dia tidak ada anak, tak ada anak. Anak dia semua meninggal sebelum dia. Dia ada anak perempuan tapi meninggal sebelum dia. Anak perempuan ini berkahwin. Okey, anak perempuannya berkahwin. Okey, sebelum meninggal dululah. Dia dapat seorang cucu perempuan atau cucu lelaki. Okey. Jadi dia ada cucu lelaki. Tetapi cucu lelaki itu bukan waris. Dia adalah waris zawil arham. Maka dia tidak mempengaruhi bahagian isteri si mati. Isteri si mati tetap mendapat 1/4. Kalau tak ada anak lain lah.
Cucu ada dan tinggal dengan dia pun cucu ini. Mak dah meninggal kan contohnya lah. Contoh nak bagi tahunya waris zawi arham bukan orang jauh. Antara waris zawi arham adalah datuk sebelah ibu. Datuk kita. Kita ada 2 datuk. Contoh. Supaya kita dapat faham. Sebab saya takkan bincang lanjut tentang waris zawi arham ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia tak layak pusaka dalam konteks hari ini di negara kita arus perdananya mazhab Syafi'i kita. Okey. Jadi contoh antara contoh waris zawi arham adalah datuk. Kita ada 2 datuk. Okey, atuk kita ada 2. Biasanya kalau 2-2 hidup lah. Satu atuk sebelah ayah kita, satu atuk sebelah mak kita. Atuk sebelah mak kita ini dikenali sebagai waris zawil arham. Kalau tak ada waris lain dah, seorang pun tak ada. Ada atuk ni je, harta tetap diserahkan kepada Baitul Mal. Okey, pandangan mazhab Syafi'i. Perkara khilafiah ya tuan-tuan dan puan-puan. Perkara itu perkara khilafiah. Okey. Itu antara, bukan orang jauh tu. Kita ada adik anak-anak saudara. Kita ada anak-anak saudara. Kan, anak saudara ramai. Adik-beradik kita dah meninggal. Kita adalah anak saudara. Anak saudara kita yang daripada anak perempuan, adik perempuan atau kakak perempuan kita tak layak dapat pusaka kita. Mereka itu semua waris zawi arham. Anak saudara perempuan atau anak saudara lelaki daripada adik-beradik perempuan kita. Begitulah anak saudara perempuan daripada adik-beradik lelaki kita. Itu semua waris zawi arham. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya kita boleh bezakan. Okey. Baik-baik. Okey. Boleh kita sambung lagi ni. Waris ashabul furu' ni siapakah mereka? Iaitu waris yang mana telah ditetapkan bahagiannya oleh Al-Quran maupun sunnah ataupun ijma' ulama. Okay? Ijma' sahabi, ijma' ulama dan sebagainya lah ijma'. Okay? Jadi siapakah waris ashabul furu'? Orang atau mereka yang dapat hak, dah tentu dah hak dia. Okay? Kan? Ditentukan oleh siapa? Dari mana? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijma' ulama. Okey. Kan ditentu dah dia dapat banyak tu. Contoh anak perempuan dia dapat separuh kalau seorang, tak ada anak lelaki. Siapa yang tentukan tu? Al-Quran, Suratul Nisa ayat 11. Dah tentu dah dia dapat half, separuh, 1/2. Jadi kita tak boleh nak rombak-rombak 1/2 banyak budak ni dapat, kecil lagi anak perempuan ni nak buat apa? Suami dah kaya, kalau dah kahwin. Jangan, itu hak dia. Dia nak lepas itu cerita lain lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata suami saya dah ada harta. Suami saya pun ada harta sendiri. Jadi saya tak naklah harta pusaka ni. Itu terpulang. Dia nak melepaskan hak dia. Tetapi jangan tak diberi haknya. Okay? Hak tetap kena berilah. Okay? Banyak mana itu terpulang lah. Tapi dia akan dapat 1/2 daripada harta pusaka. Kalau seorang dah tentu dah 1/2. Suami dapat berapa banyak? Dah tentu sama ada 1/2 atau 1/4. Lihat keadaan. Isteri banyak mana dia dapat? Sama ada 1/4 atau 1/8. Lihat kepada situasi. Itulah dikatakan waris ashabul furu' yang mana bahagian dan haknya telah ditentukan oleh nas. Okey, sama ada Al-Quran atau sunnah ataupun ijma'. Okey. Dah tentu dah. Siapakah orangnya, berapakah dia dapat. Waris asabah pula tuan-tuan dan puan-puan ya, iaitu waris yang ditentukan sama ada oleh Al-Quran, oleh sunnah, oleh ijma', tetapi tidak ditetapkan bahagian dia. Bahagian mereka. Jadi tak tetap. Ada kalanya dapat, ada kalanya tak, ada kalanya dapat banyak, ada kalanya dapat sikit kerana dia mengambil baki harta. Jadi bergantung kepada keadaan. Keadaan. Kalau waris itu ramailah. Mungkin kurang dapat, tak baki banyak. Ataupun waris yang ada itu dah pun cukup. Habis dah harta waris yang
ashabul furu' yang ada tu dah habis dah harta. Mungkin tak dapat. Tengok sajalah. Kan? Jadi itulah keadaan dipanggil waris asabah, waris yang menerima baki harta atau menerima keseluruhan harta jika tidak ada waris ashabul furud yang mana kadar bahagian mereka tidak ditetapkan. Mereka ini adalah waris-waris utama, antaranya anak lelaki, antaranya cucu lelaki, antaranya adik-beradik lelaki dan sebagainya. Antara mereka yang tergolong dalam golongan waris asabah. Kuat-kuat kita lihat kan. Jadi waris asabah ini menerima lebihan harta setelah diberikan kepada waris ashabul furud mengikut keadaan dan situasi pewarisan, atau menerima semua harta ketika waris ashabul furud tiada. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan perincikan semua waris-waris yang terlibat berkenaan. Okey, baik ya. Okey. Apa dia waris ashabul furud? Saya dah jelaskan tadi, iaitu waris yang telah ditetapkan bahagian dia oleh Al-Quran maupun sunnah ataupun ijma'. Mereka menerima harta yang ditinggalkan oleh si mati atau harta pusaka secara fardu. Sebab itu ia panggil ashab, mereka al-furud yang mendapat fardu. Okey, jamak daripada fardu furud. Okey, jadi mereka yang mendapat bahagian fardu. Fardu ni bukan macam solat maghrib, solat isyak itu fardu solat. Fardu ni fardu pembahagian pusaka. Okey, payah saya nak jelas. Dia tu macam fardu solat ke? Tak ya tuan-tuan dan puan-puan. Fardu ini adalah fardu yang ditetapkan kadarnya. Itu dikatakan fardu. Fardu yang ada di dalam Al-Quran atau pecahan atau fraction yang ada dalam Al-Quran hanya ada 6 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Al-Quran terutamanya surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Surah yang keempat iaitu surah An-Nisa hanya menentukan hanya ada 6 ini sahaja. Iaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini yang ada dalam Al-Quran disebut sama ada an-nisfu kan, ar-rubu, as-sumun, as-sulusani kan, as-sulus, as-sudus. Dalam ayat Quran itu disebut begitu. Jadi yang ini je ada. Jangan reka-reka lah. Si mati ada meninggalkan isteri dapat 1/5 kok. Tak ada pun 1/5 kadar fardu, tak ada. Suami kita bagi 1/7 lah, mana ada. Kan contoh awal-awal kena bahagi mengikut pecahan. Apabila kita buat pengiraan berikutnya mungkin boleh berlaku rad atau aul. Itu perbahasan yang lain yang kita akan, kalau sempat kita akan bincang juga. Barulah berubah di situ. Awal-awal bukan begitu. Itu maksudnya. Ada kalanya dia berubah keadaan kerana berlakunya aul. Apa dia aul? Harta tak cukup nak dibahagikan kepada waris-waris mengikut kadar fardu yang mereka dapat. Harta tak cukup. Kalau kita bagi, ada yang tak dapat atau ada yang kurang. Kalau kita mendahulukan pihak-pihak. Oleh itu, kita kena kira lah harta berkenaan secara aul. Aul ini kita kena lonjakkan, kita kena besarkan punca masalah penyelesaian itu. Jadi untuk memberi hak kepada waris-waris berdasarkan kepada pecahan ataupun kadarnya, dan pengurangan akan berlaku mengikut keseimbangan kadar berkenaan. Kadar kekurangan dan sebagainya lah. Itu dikatakan barulah berlaku di hujung. Memang boleh berlaku. Kan isteri dapat 1/9. Jawab Saidina Ali ketika ditanya. Ada ke dalam Al-Quran 1/9? Rupanya Saidina Ali mengiktiraf pengiraan secara aul dan membuat pengiraan di hujungnya muktamad. Kan cerdik Saidina Ali ni kan. Okey, Saidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Okey. Jadi contoh kan dia dapat 1/9 isteri. Macam mana
kan. Bukan 1/8 ke? Kan ada contoh dia ya, ada dalam sejarahnya Saidina Ali jawab 1/9. Okey, tapi kena kira lah awalnya 1/8 tetapi akhirnya dapat 1/9 jadi. Kenapa? Kerana harta tak cukup untuk dipecahkan kepada 8, untuk diberikan kepada isteri 1/8. Kena beri 1/9, lebih kecil lah bahagian. Kena ingat 1/8 dengan 1/9 ni mana besar? Ada saya tanya. Kata besar 1/9 sebab ada nombor 9, jangan. Kan? Keliru dah kita. 1/8 dengan 1/9 mana lebih besar? 1/9 dia tu. Okey. Tak 1/8 yang lebih besar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Mereka diberi keutamaan yakni waris ashabul furu' berkenaan diutamakan dalam pembahagian harta pusaka. Okey, jika dibandingkan dengan waris-waris lain. Namun demikian, tertakluk kepada situasi waris yang ditinggalkan oleh si mati. Walaupun mereka ini diutamakan, tetapi ada di kalangan waris-waris ashabul furu' itu dihalang, disekat, didinding, dihijab, dilindung, ditutupi haknya oleh waris asabah. Sebab itu saya bubuh tanda merah tertakluk kepada situasi. Contoh, walaupun cucu perempuan itu daripada anak lelaki merupakan waris ashabul furu', tetapi dia ada anak lelaki. Anak lelaki boleh tutup cucu perempuan itu. Itu dalam konteks perbahasan yang lebih panjang tuan-tuan dan puan-puan ya. Bukan yang asal je ashabul furu' yang kita senaraikan terus dapat semua. Tak begitu sebab dia bergantung kepada keadaan dan situasi waris yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini antara ini antara yang apa ni tengok juga Facebook, takut ada soalan tuan-tuan dan puan-puan ya. Nanti saya akan feedback ataupun akan respon kepada soalan-soalan yang ada lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Siapa yang diberikan bahagian 1/2 ini? Suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki ya. Cucu perempuan apabila bahas tentang faraid secara umum, apabila disebut secara mutlak cucu perempuan, maka kena fahamlah bahawa cucu perempuan itu adalah anak perempuan kepada anak lelaki si mati. Bukannya anak perempuan kepada anak perempuan si mati. Kita sebagai ayah, okay, kita ada 2 orang anak, 1 lelaki, 1 perempuan. Okay, anak kita. Kedua-dua anak kita berkahwin, dapat anak. Kita ada cucu. 1 cucu daripada anak kita yang perempuan ini, 1 cucu daripada anak kita yang lelaki ini. Kedua-dua cucu kita itu perempuan. Cucu yang sebelah sini layak dapat pusaka, sebelah anak lelaki. Cucu yang sebelah anak perempuan kita tak layak dapat pusaka kita. Bila-bila pun. Walaupun anak kita mati semua dah pun. Tetap tak layak dapat pusaka kita. Habis apa yang perlu kita buat masa kita hidup ni? Itu antara belajar pusaka. Nak buat wasiat boleh. Kan? Terpulanglah kepada si pemunya harta. Kan? Buat dengan cara yang baik. Kan? Dah tahu dah dia tak dapat. Kan? Saya nak bagilah sikit kat dia. Yeah. Nak buat wasiatlah kat dia. Kebetulan dia lah yang jaga saya. Cucu sebelah anak lelaki duk ikut ayah dia dulu merantau mana-mana dah. Tak, jarang balik jenguk saya. Cucu perempuan saya ni yang rapat dengan saya. Dari kecil sampai besar duduk depan mata. Tapi tak dapat pusaka tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi Islam menyediakan apa-apa mekanisme termasuklah wasiat boleh dibuat kepada cucu berkenaan. Wasiat boleh buat. Tapi kadarnya tak lebih 1/3 lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab cucu itu dianggap bukan waris. Jadi apabila disebut secara mutlak, tak sebut kait cucu sebelah mana kalau orang bercakap pusaka, kalau saya lah sebut kan. Tapi kalau masyarakat tanya,
Dia mati ada meninggalkan cucu perempuan. Cucu perempuan dia kena tanya daripada anak mana. Sebab masyarakat kita ni mungkin keliru. Asal cucu je yang ingat dapat semua. Kan? Tetapi kalau saya cakap kalau cucu perempuan tu, kena faham tuan-tuan dan puan-puan, cucu itu adalah anak perempuan daripada anak lelaki kita. Bukannya anak perempuan daripada anak perempuan kita. Walaupun cucu perempuan semua, tetapi yang layak pusaka. Kalau ada seorang dia dapat setengah. Ya. Saudara perempuan seibu sebapa. Adik-beradik kepada kita yang sama ibu, sama ayah atau sama bapa dengan kita. Itu dipanggil saudara perempuan seibu sebapa kalau dia perempuan. Kalau lelaki-lelakilah. Kan? Kalau dia seorang, saya cuba terjemah ringkasan dalam nota saya ni supaya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala boleh nampak. Okey. Nanti kita akan perincikan seorang-seorang secara detail mengikut keadaan dan situasi pewarisan dan melihat kepada siapakah waris yang ditinggalkan oleh si mati untuk menentukan fardu manakah yang sesuai yang sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum syarak. Oleh hukum faraid. Kena lihat kepada keadaan. Cuma di sini saya cuba highlightkan dalam slide saya ini dalam yang tuan-tuan dan puan-puan peserta boleh tengok supaya nak jelaskan dalam tulisan-tulisan ringkas saya tu. Ada setengah orang menulis SP, ada orang setengahnya menulis SIBP duduk di belakang, saudara seibu sebapa perempuan. Terpulanglah nak tulis apa-apa. Dalam bahasa Arab ia panggil ukhutus syaqiqah. Kan itu bahasa Arab. Nak tulis macam apa? Nak baca ikut dia lah. Saudara perempuan kandung kah? Atau saudara perempuan seibu sebapa kah? Atau saudara seibu sebapa perempuan kah? Itu terpulang. Janji faham. Ya perempuan yang mana hubungannya dengan si mati adalah seibu dan satu bapa dengan si mati. Kalaulah sekiranya bapa yang sama dengan si mati, ibu berlainan, itu dipanggil saudara perempuan sebapa. Ayah sama, ibu yang lain. Maka dia dipanggil saudara perempuan, bapa yang sama hubungannya dengan si mati. Sebelum lebih lanjut saya nak beri sedikit ulasan sedikit. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, ini mungkin slide kita terakhirlah, nanti saya nak rujuk kepada pertanyaan daripada teman-teman, kawan-kawan ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti. Saya nak feedback kepada soalan-soalan kalau ada lah dalam Facebook kita ini. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat, jangan keliru dengan cara masyarakat kita bertanya. Sebab itu kita kena faham ilmu faraid ini untuk menangani macam-macam pelbagai bentuk pertanyaan masyarakat kita. Okey? Boleh. Ingat ya, untuk menentukan seseorang itu waris dan apa hubungannya dengan si mati, adalahkah pangkatnya sebagai suami atau isteri atau bapa atau ibu atau anak lelaki ke perempuan, cucukah dia, saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, saudara lelaki seibu sebapa atau sebapa, atuk ke nenek ke, semuanya itu kena hubungkan kena hubungkan dengan si mati, bukan dengan yang bertanya. Kita pening nanti kalau hubung. Ingat, hubungan waris, apakah hubungan orang itu dengan si mati? Jangan tanya apakah hubungan orang itu dengan awak yang bertanya. Nanti keliru, sakit kepala tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ada yang mengatakan, oh dia itu adalah adik-beradik anak seibu sebapa. Ustaz, mana ada anak seibu sebapa? Anak-anak sendirilah. Kan? Dia kata anak seibu sebapa. Yang ini anak sebapa. Kan? Mana ada? Anak tak ada. Contoh saya bagi beginilah. Contoh seorang meninggal dunia. Kalau seorang ni meninggal dunia, dia berkahwin dengan seorang ni, meninggal dunia dapat seorang anak. Kemudian isterinya meninggal, dia pun berkahwin lain, dapat seorang anak dengan isteri yang kedua. Apabila isteri kedua datang bercerita kepada kita, saya ada seorang anak je Ustaz. Kan sebab dia hubung dengan dia.
Kita kena hubung si mati ada anak tak? Ada. Berapa orang? Dengan dia ada seorang, dengan isteri terdahulu ada seorang. Itulah dikatakan 2 orang anak. Sebab itu kena hubungkan dengan si mati, bukan dengan yang bertanya. Sebab itu dalam soalan-soalan yang kita kemukakan dalam untuk mendapat penjelasan dan pencerahan daripada yang bertanya, kena tanya dengan betul-betul. Kan, kita jangan silap. Kalaulah seorang wanita datang bertanya kepada kita, Ustaz, ya Ustaz atau Tuan, Puan, saya nak tanya satu soalan. Suami saya mati. Okey, kan Ustaz katakan, okey dah meninggal. Okey, awak ada anak tak? Salah soalan itu. Awak ada anak tak? Salah soalan itu. Jangan tanya awak ada anak tak? Kena tanya si mati ada anak tak? Baru betul. Oh, kalau tanya dia, oh saya tak ada anak. Memanglah kemungkinan si mati ada anak dengan isteri terdahulu, maka dikira ada anak. Kita soalan bertanya tu kena betul. Si mati, arwah suami awak ni ada anak tak? Dengan saya tak ada anak, dia jawab. Saya nak tahu dia ada anak ke tidak. Saya tak kisah dengan siapa. Dengan awak ke, dengan suami, isteri dia terdahulu dan sebagainya. Kena tanya. Okey? Kan? Jadi, hubungan waris ini untuk mengelakkan kekeliruan dan mengurangkan salah faham dan mungkin boleh membawa kepada pembahagian yang kurang tepat, yang tidak betul apabila kita dapat penyusunan waris ataupun yang kurang Allahu Akbar, kurang clear, kurang jelas. Sebab itu kita kena hubungkan apakah hubungan orang itu dengan si mati, orang ini dengan si mati, awak dengan si mati, orang itu dengan si mati. Jangan hubungan, oh itu mak mertua saya, itu hubungan dengan awak, dia itu adalah ibu si mati. Oh itu adalah kakak ipar saya, itu adalah adik-beradik kepada si mati. Bukan ipar. Ipar tak layak dapat pusaka. Kita pun faham begitu. Orang tanya kita ni dah tahu sikit-sikit. Oh ipar mana dapat pusaka. Silap kerana kita menghubungkan dengan yang bertanya. Kan? Jadi kena faham konsep ini supaya kita tidak berlaku kesalahan dalam menentukan waris. Sebab itu ada kalanya melihat kepada kad pengenalan tidak boleh, mungkin boleh berlaku kesilapan hanya melihat kad pengenalan. Sebab itu saya kalau hanya melihat kad pengenalan, memanglah seorang ini nama dia Ali bin Yusuf, seorang ini nama dia Ahmad bin Yusuf, ayah sama. Adakah dia itu adik-beradik seibu sebapa? Belum tentu. Okey, belum tentu. Yang ini, okey, yang ini adalah adik-beradik dengan si mati seibu sebapa. Yang ini adik-beradik dengan si mati adalah sebapa. Walaupun ayah yang sama, dia 3 beradik. Yang satu Ali bin Yusuf, yang kedua Ahmad bin Yusuf, yang ketiga Abu bin Yusuf. Abu meninggal dunia. Okay. Kalau kita lihat kepada IC sahaja, bin itu sahaja, kita anggap kedua-dua ni adalah sama taraf. Rupanya berbeza. Kerana Ali dengan Abu maknya lain. Sedangkan Ahmad dengan Abu tadi mak dan ayah yang sama. Okay. Oleh itu Ali tak layak dapat pusaka Abu kerana adanya Ahmad yang seibu sebapa dengan Abu yang meninggal dunia. Boleh nampak tuan-tuan ya, likunya pusaka. Sebab itu kefahaman yang jelas perlu ada untuk menangani pelbagai masalah yang masyarakat kita tanya. Dan kalau lihat kepada IC saja, mungkin boleh berlaku kesilapan tanpa usul periksa. Sebab itu kena usul periksa. Apa hubungan awak dengan si mati? Oh, dalam IC bin sama. Adik-beradik lah tu. Betul adik-beradik. Tetapi dalam pembahagian pusaka, adik-beradik ada 3 kategori. Satu yang seibu sebapa, yang kedua sebapa, yang ketiga seibu. Ada 3 kategori. Dan keadaan pusaka mereka berbeza mengikut keadaan.
Ketiga-tiganya ada hak untuk mewarisi melihat keadaan dan situasi waris-waris yang mewarisi bersama mereka. Okey, ada kalanya mereka dapat, ada kalanya tidak, mengikut situasi keadaan yang ditinggalkan, waris-waris yang ditinggalkan bersama-sama dengan mereka. Wallahu alam. Saya nak rujuk kepada mungkin ada pertanyaan daripada kawan-kawan kita yang hadir pada malam ini untuk saya beri respon lah. Okey, sedikit, kita ada masa lebih kurang 10 minit tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Baik, sekejap je rasa waktu berlalu ya. Okey. Soalan yang pertama saya nampak kat sini. Okey, bagus, daripada Khairul Azman AD. Okey, salam Ustaz. Waalaikumsalam. Khairul Azman baguslah, aktif dia. Okey, bagus. Okey, soalan yang daripada Khairul Azman ya. Okey, jika dalam keadaan semasa bapa meninggal sebab dijangkiti COVID dari anak, adakah tidak dianggap waris? Payah je nak jawab ya. Okey. Kan nak jawabnya payah juga ni. Okey. Kena keluar fatwa ya tuan-tuan dan puan-puan dalam situasi sekarang ini. Bukan ayah dengan anak aje. Suami isteri macam mana? Kita selalu tanya ayah dengan anak je kan. Sebab nampak ayah dengan anak nak balik kampung je. Yang saya ni kerja balik rumah macam mana isteri saya, anak saya kat rumah ni. Okey. Tak dapat pusaka ke saya? Kita pula yang hari-hari keluar kerja, lepas tu balik keluar pergi kedai, balik keluar pergi pasar raya, balik kan, contoh. Itu bukan cerita anak kampung saja ni. Sebab itu saya kata perlu ada suatu fatwa, sebab dah banyak jadi isu kan. Jadi kita pulang kepada pihak berkuasa yang nak jawab lah. Jika hal ini sahaja, dalam keadaan ini sahaja yang melihat, sebab dari segi dalam mazhab Syafi'i secara umumnya orang yang membunuh tidak layak dapat pusaka, sama ada sengaja tak sengaja, balik tak balik, bihak bisebab, semua tak layak. Okey kan, semua tak layak dalam mazhab Syafi'i kita lah. Okey, pandangan-pandangan mazhab lain berbagailah. Dalam situasi kita ada sekarang, macam mana? Betul soalan daripada Khairul Azman. Cuma kalau kita nak base kepada itu, bukan ibu ayah saja. Soalan dalam Azman ni, soalan daripada saudara kita ni, Khairul Azman ni, ia kaitkan dengan mak ayah aja, kan? Tapi nak bagi tahunya dalam mazhab Syafi'i begitulah. Kan, dalam mazhab Syafi'i. Namun ada khilaf. Apabila ada khilaf, ada ruang. Sebab itu saya kata, nak buat keputusan untuk pakai yang mana, saya serah kepada pihak yang berautoriti. Saya hanya beri pandangan. Pandangan saya ni belum tentu boleh pakai. Kan, tak muktamad lah itu maksudnya. Sebab dalam konteks hari ini agak sukar. Adakah kita perlu mengasingkan untuk layak pusaka? Balik kerja tak masuk rumah 14 hari duduk. Habis sampai bilanya? Kan, sampai bilanya? Kan, sampai bila? Kan, maksud saya sampai bila ni? Balik kerja kan hari-hari. Okey, hak balik kampung tu dah lah jarang-jarang, tak ada timbul isu sangat. Okey, jarang-jarang, dah cukup 2 dos dan sebagainya, keadaan pun benar kita balik. Takkan kita ada pun rapid test sendiri contohnya lah. Yang sengaja itu wallahualam lah. Kan, tapi dalam mazhab Syafi'i kita bahaskan begitulah tuan-tuan dan puan-puan dia, segala bentuk pembunuhan dan sebagainya tak layak, sama ada dengan sebab, sengaja, tak sengaja, dengan hak sekalipun tak layak. Apatah lagi tak hak. Yang dengan hak sekalipun, ayah menjadi saksi, anak dia mengedar dadah, kesaksian utama ayah dia dipanggil, keterangan ayah dia diterima pakai. Dalam membuat keputusan, ayah tak dapat harta pusaka, anak ke anak-anak dijatuhkan hukuman gantung mandatori. Itu bunuh dengan hak. Okay. Ayah mempertahankan diri di rumah, anak rompok rumah sendiri, pakai topeng tak kenal pun. Kan, terbunuhlah anak. Buka topeng tengok anak sendiri. Tak layak dapat pusaka. Okay. Contoh saya nak bagi ibarat dalam mazhab Syafi'i. Okay. Kan, banyak isunya. Itu tak kira lagi memandu dan sebagainya. Memandu pula kan. Macam mana memandu menyebabkan kematian isteri habis. Kan. Kita nak pergi kerja, isteri kena naik teksi ikut belakang je kita. Bimbang takut mati isteri, tak layak pusaka kan. Begitukah? Kena tengok balik. Sebab itu saya kata kan,
Begitukah? Kan kita kata fikir harta saja kan. Tak kiralah isteri memandu ke, suami memandu ke, anak memandu ke, ibu memandu ke. Yang paling penting kecuaian berlaku atau tidak, di situ kena cek semualah untuk buat keputusan oleh pihak jawatan kuasa yang berautoriti. Jadi kalau hanya berfikir harta, kalau tengok ke sini tak kerja saya. Okay. Kan? Atau isteri kita tak kerja kok. Kerja kat rumah okeylah. Kerja kat pejabat ni. Balik mana tahu ada COVID kan. Pak balik dari tempat kerja. Kan? Layan anak, layan isteri atau isteri layan suami dan sebagainya. Berjangkit pula punca siapa? Isteri lah ni. Itu yang banyak berlaku pun. Okay? Kan? Bukan itu saja. Pergi kenduri kahwin. Adik-beradik semua untuk kumpul. Contoh. Macam mana kalau ada meninggal seorang? Bukan soal mak ayah saja ni. Boleh nampak tak? Jadi terpulang kepada saya cuma beri penjelasan secara umumnya dalam mazhab Syafi'i kita begitulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi apa-apa pertikaian yang berlaku biarlah mahkamah syariah yang memutuskannya nanti secara umumnya. Cuma saya beri pandangan mazhab Syafi'i tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab mazhab Syafi'i dalam soal pusaka yang merupakan kafarah, yang merupakan bukan bererti jenayah, kita tak beri dia itu bukan kerana dia melakukan jenayah, bukan. Halangan pusaka di situ. Wallahu a'lam. Okey. Okey, kemudian ada soalan satu lagi daripada rakan kita. Okey. Okey. Puan tengok dalam ni, saya tengok cek sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Jika dalam keadaan semasa bapa meninggal, ini saya dah jawab tadilah. Jika soalan yang ditanya oleh Puan Kamisah Salikin. Okey. Soalan yang ditanya tu. Okey, baik. Soalan yang ditanya oleh Puan Kamisah, jika seorang wanita ada anak tak sah taraf, anak luar nikah, anak itu lelaki dan itulah sahaja waris yang ada kepada wanita berkenaan, wanita tersebut. Jika ikut faraid, anak tadi akan mewarisi keseluruhan harta maknya, yakni ibu berkenaan. Okey, benarkah begitu? Ya. Ibu tidak ada. Sebab itu saya baca bukan wanita, ibulah. Seorang wanita yang melahirkan anak, tak kiralah anak itu sah ke tak sah ke, tetap anak dia. Okey. Seorang wanita dan anak berkenaan mempengaruhi bahagian waris-waris lainlah sebab adanya anak. Kemudian wanita berkenaan yang ada anak tak sah taraf pada lelaki tak sah taraf tu. Pada dia sah taraf. Tak sah taraf kerana tidak boleh dinasabkan dengan lelaki. Okey. Dengan bapa lah. Tapi dengan dia tetap sah taraf. Okey. Jadi wanita berkenaan, ingat pangkat ibu apabila dia melahirkan anak, dia boleh dia berpangkat ibu. Apa dia melahirkan anak, dia adalah ibu kepada anak itu. Bapa belum tentu. Kan? Bapa belum tentu. Jadi kalau tak berbapa, anak tak sah taraf kita panggil. Tapi tetap anak ibu. Dan dia ada anak itu dan anak itu lelaki. Maka apabila wanita itu ditakdirkan berkahwin, bertemu jodoh dengan lelaki lain, atau mana-mana lelaki lah, sama ada lelaki yang menyebabkan dia hamil ke tak ke, itu cerita lain lah. Bertemu itu, berkahwin, meninggal wanita itu, lelaki ini dapat 1/4 kerana wanita berkenaan ada anak lelaki tadi. Dan kalau tidak ada waris-waris yang lain yang layak dapat pusaka bersama anak ini dapat keseluruhan harta pusaka ibunya sebab dia seorang-seorangnya anak tunggal, ibu dan lelaki. Okey? Kena faham tu beza. Kan sebab orang duk tanya anak tak sah taraf dapat tak pusaka. Saya kena tanya balik, siapa yang mati? Kan siapa yang mati? Kan nenek dia. Kan nenek dia. Nenek mana? Nenek sebelah ibu dia lah. Dia tak layaklah dia cucu daripada anak perempuan walaupun lelaki.
Kan? Nenek sebelah bapa, mana ada nenek sebelah bapa? Bapa pun tak ada. Kan? Sebab itu nak kena tanya tu. Kan anak tak sah tarah, layak tak dapat pusaka ya ustaz, puan, tuan, puan, haji dan sebagainya. Kena tanya dulu siapa mati. Wanita itu, mak dia mati. Layaklah sebut dah mak. Okey. Sebut dah mak, layaklah pusaka sebagai mak, sebagai anak kepada wanita itu yang meninggal dunia. Kan bapa dia, anak tak satarah memang tak ada bapa. Oh, yang kahwin dengan mak dia tu Ustaz, tak layak dapat pusaka. Sebab dia tak ada bapa. Sebab itu dipanggil tak sah taraf. Sebab itu kena tanya dua. Bapa biologi maksud saya sini, bapa dari segi biologi, bukan bapa melalui proses akad nikah yang sah dan kelahiran berlaku dalam tempoh perkahwinan yang sah menurut hukum syarak. Okey, jadi secara umumnya anak tak sah taraf layak mendapat harta pusaka sebelah ibunya dan waris-waris sebelah ibu kalau dia layaklah. Tapi sebelah ibu saja kerana dia dianggap tidak berbapa. Okey, boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik. Okey, kemudian ada dua soalan ya. Okey. Pun dah pukul 10. Ada satu soalan lagi yang saya rasa soalan minggu lepas daripada saudara Khairul Azman kita. Saya nak respon sedikitlah. Kan kalau betul lah. Okey. Saya nak respon sedikit. Okey, berkaitan dengan soalan yang saudara Khairul kita tanya yang minggu lepas soalan yang saudara Khairul kita tanya di hujung-hujung dah saya tak sempat nak respon. Setakat yang saya tahulah saya respon ni ya. Okey, bolehlah bertanya pada pihak-pihak yang lebih arif daripada saya lah. Okey, jika suami kan soalan 14 Ogos lepas, soalan 14 Ogos. Lama dah tu. 2 minggu yang lepas. Okey, lebih kurang. Jika suami mendapat pusaka tanah pusaka, maksudnya tanah yang ditinggalkan oleh sama ada ayah dia atau ibu dia lah, sebab tanah pusaka kita panggil kan. Okay. Dan selepas diusahakan bersama dengan isteri dia dan tanah itu menjadi berharga. Kemudian si suami mati, meninggal dan mereka tak ada anak, pasangan ini, lalu adik-beradik kepada suami, arwah suami ingin ambil balik tanah pusaka. Okey, isteri boleh tak tuntut harta sepencarian atas tanah itu? Okey, saudara Khairul Azman kita tanya kan. 2 minggu lepas ya. Satunya, yang pertama, apabila suami mendapat tanah pusaka diwarisi daripada arwah mak atau ayahnya atau siapa-siapa yang kita panggil dapat harta pusaka melalui proses pewarisan, maka tanah atau harta berkenaan adalah harta suami lah. Buang dah pusaka tu. Tak ada dah pusaka. Pusaka tu apabila kita nak bahagi, ni harta mana ni? Harta peninggalan si mati, harta pusaka. Dapat kepada orang, maka hak dia lah. Macam saya, katakanlah kan, ditakdirkan kan, meninggal dunia, anak-anak saya dapat rumah saya, tanah saya. Apabila dapat ke anak saya, kau pandai dia lah nak buat apa? Nak jualkah? Nak teruskankah? Atau nak bagi kat siapa-siapa? Nak wakaf ke boleh? Saya nak fahamkan konsep ini. Nak bagi tahunya bahawa apabila suami berkenaan, dia dapat sebidang tanah, pusaka daripada mak dia, diwarisi daripada mak dia atau ayah dia, adik-beradik dia pun dapat jugalah pusakanya. Okay, daripada peninggalan ayah mereka. Maka tanah itu dah jadi milik suami. Apabila milik suami, maka adik-beradik mana boleh ambil balik. Dari segi asal keseluruhan tak boleh. Nak ambil atas dasar bahagian pusaka boleh. Kena beza dua tu. Oh, ini tanah mak saya yang meninggal dunia. Awak ni maknanya kata kepada isteri ni, adik-beradik, ipar duai kepada isteri jumpa. Awak ni, tanah ini, rumah ini awak duduk ni, rumah daripada pusaka. Suami awak ambil daripada ayah saya meninggal, sekarang saya nak balik. Mana boleh? Awak dah dapat pusaka juga. Bayangkan pula awak mati, tak ada anak. Kemudian isteri awak pula orang buat begitu. Ambil juga harta pusaka awak. Tak selesailah. Okay? Nak bagi tahunya dulunya, harta yang dah suami dapat sama ada melalui pusaka ke, melalui ayah dia beri ke, hibah ke dan sebagainya, dah jadi hak dia. Apabila jadi hak dia, harta itu apabila ditinggalkan nanti menjadi harta pusaka suami. Bukan kena balik kembali kepada harta pusaka mak atau ayah dia.
Jadi perkiraannya, pembahagiannya mengikut harta pusaka suami itu, arwah suami. Jadi isteri ada hak pusaka itu, adik-beradik pun ada hak pusaka. Bukan nak ambil keseluruhan. Soalan lagi yang ditanya lagi, urutan itu boleh tak nak tuntut harta sepencarian atas dasar peningkatan harga tanah? Jika diusahakan, boleh tuntut harta sepencarian di atas peningkatan. Tetapi peningkatan harga disebabkan kerana berlalunya tempoh yang itu tak berlaku. Tanah situ tak usaha apa pun, tapi tahun lepas tanah itu 10,000, sekarang dah 15. Memang meningkat tapi tak buat apa. Yang itu tak ada hak nak tuntut sebab tidak ada usaha bersama. Kena faham, kenaikan harga ini bukan kenaikan harga kerana beranjak tahun. Bukan. Kenaikan harga disebabkan berlakunya penambahbaikan, berlakunya usaha yang meningkatkan nilai tanah tu lagi. Kalau tak diusaha mungkin tanah 15,000 tapi tak diusaha ada kebun macam-macam dah ada dalam tu. Isteri bertanam kebun, tolong suami tanam musaking dan sebagainya, tanah jadi naik harga. Okay, boleh dituntut harta sepencarian tetapi atas dasar pengembangan tadilah. Bukan dari segi pokok yang besar semua sekali, bukan. Okay, wallahu alam. Cuma nak balik ayat yang mungkin adik-beradik tu, lalu adik-beradik suami ingin ambil balik tanah pusaka. Itu masalah. Nak ambil balik tak boleh, ambil bahagian hak mereka atas dasar kadar pusaka kerana si mati tidak ada anak, itulah. Tapi nak ambil semua sekali memang tak boleh lah. Isteri dah dapat dah 1/4 daripada tanah tu. Baki 3/4 lagi bahagian adik-beradik. Dan isteri juga boleh tuntut harta sepencarian. Dahulu sebelum 1/4 dan 3/4 untuk adik-beradik tu. Sebab ia tak ada anak kan. Si mati ni tak ada anak. 1/4 isteri tu. Kalau tanah itu bernilai 4 juta, dapat 1 juta. Bukan ke 4 juta diberi terus kepada adik-beradik kerana ia kata tanah itu tanah pusaka mak dia, bukan, atau tanah pusaka ayah dia, bukan tuan-tuan dan puan-puan ya. Tidak habis harta kita ni. Ramai orang tu dapat pusaka daripada mak ayah dia, apabila dia meninggal takkan nak pulang kepada adik-beradik dia. Saham, duit dalam bank, banyak tak dan nak belanja kerana matinya jarak dekat. Kan dekat je, mak dia meninggal tahun lepas, dia meninggal tahun ini, duit-duit dalam bank banyak lagi yang dia punya. Kan tak habis lagi, adik-beradik nak ambil balik mana boleh. Hak ada orang dah ambil atas dasar pusaka lah tuan-tuan dan puan-puan ya, bukan atas dasar nak ambil kembali kerana mak dia dulu. Tak kira tanah, tak kira lembu ayam itik atau nak kira duit tunai dan sebagainya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan ya, wallahu alam. Okey, mungkin tak ada soalan lagi rasanya kawan kita ni dalam Facebook. Okey. Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf mengambil masa sedikit, terlajak masanya dalam 7-8 minit daripada pukul 10. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang dan lemah itu memang kelemahan diri saya sendiri. Okey, saya pun dalam masih banyak belajar. Apabila soalan yang tuan-tuan bagikan ini bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan sahaja, saya pun belajar juga. Okey, terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah jaga diri, jaga kesihatan masing-masing. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kepada Ustaz Azizi atau pihak urus dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Zamro atas penyampaian pada malam ini. Terima kasih kepada semua para peserta yang dapat join kelas kita pada malam ini. InsyaAllah penjumpaan untuk kuliah yang seterusnya, slot yang ke-8 akan diadakan pada 18 hari bulan 9 2021 hari Sabtu juga. Dan kita punya kuliah akan disambung semula dalam tajuk yang sama. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh Dr. Zamro pada malam ini dapat penambahan dan ataupun pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.